Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah Syukriah binti Saimi, bernombor matrik D201710780773. Hari ini saya akan melakukan satu perbentangan proposal final year project, iaitu tajuk saya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan guru-guru pendidikan khas integrasi sekolah menengah di daerah Shah Alam. Saya mulakan pembentangan saya dengan present. Saya punya slide. Okey. Tajuk saya seperti yang terberitahu tadi ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas integrasi di sekolah menengah daerah Shah Alam. Abstrak kajian saya adalah kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kemahiran, tahap kekerapan dan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pelaksanaan PDPC dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas integrasi PPKI di daerah Shah Alam, Selangor. Sampel kajian ini terdiri daripada guru-guru PPKI dari seluruh sekolah menengah di daerah Shah Alam. Instrumen kajian adalah berbentuk set soal sedidik yang berbentuk skala Likert. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif berbentuk deskriptif. Permasalahan kajian. Permasalahan kajian dalam kajian saya adalah kesan globalisasi dan liberalisasi telah menuntut guru supaya bukan sahaja berilmu namun perlu mahir dan hadam dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam suasana alah baru yang berorientasi TMK, teknologi memainkan peranan yang besar dalam pendidikan. Penyelidik berpendapat perlunya ada kajian tentang keberkesanan penggunaan TMK dalam PDPC khususnya bagi murid berkeperluan khas, masalah pembelajaran agar mereka tidak terkecuali dari manfaat ilmu TMK. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kemahiran penggunaan TMK guru-guru PPKI dalam pelaksanaan PDPC. Yang kedua, mengenal pasti tahap kekerapan penggunaan TMK oleh guru-guru PPKI dalam pelaksanaan PDPC. Objektif yang ketiga adalah mengenal pasti sejauh mana keberkesanan penggunaan TMK dalam proses PDPC. Soalan kajian. Berdasarkan objektif kajian yang telah dibentuk seperti yang disenaraikan dalam perkara 131, pengkaji telah membuat soalan kajian yang menggunakan soalan kajian kuantitatif. Yang pertama, apakah penggunaan TMK guru-guru PPKI dalam pelaksanaan PDPC? Yang kedua, adakah kekerapan penggunaan TMK oleh guru PPKI dalam pelaksanaan PDPC? Yang ketiga, sejauh manakah keberkesanan penggunaan TMK dalam proses PDPC? Tinjauan bab 2 iaitu tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang pertama adalah dasar kurikulum KPM dalam kurikulum standard sekolah menengah. Dasar kurikulum KPM 2011. Kurikulum dalam TMK dalam kurikulum digubal berdasarkan beberapa dasar, antaranya sebagai wawasan 2020 untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara maju bersatu, mampu berdikari, progresif dan makmur. Dasar utama KPM yang dinyatakan dalam PIPP 2006 hingga 2010
Teras dua, yang diperlukan modal insan adalah semua pelajar celik teknologi dan mengutamakan fungsi dan fungsi TMK dalam pendidikan. Berdasarkan dasar kurikulum KPM 2011, pengkaji menggunakan TMK dalam proses PDPC murid PPKI. Okey, model yang digunakan dalam kajian saya adalah model penerimaan teknologi TAM. TAM merupakan satu model yang dibina untuk menganalisis dan menggunakan faktor-faktor yang menggunakan teknologi komputer. Model ini telah diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Resource Action (TRA) yang lebih awal dibuat oleh Fishbein dan Egezin pada tahun 1980. TAM permintaan untuk menjelas dan mengambil kira penerimaan penggunaan terhadap sesuatu sistem maklumat. Okey, teori yang kedua saya guna adalah teori task teknologi fit (TTF). Teori task teknologi fit (TTF) telah dikemukakan oleh Goodhue dan Thompson pada tahun 1995 yang digunakan untuk menyediakan asas konsep untuk instrumen pengguna yang menggunakan untuk penggunaan sistem komunikasi, teknologi maklumat dan perkhidmatan dalam domen tugas-tugas seterusnya, penggunaan maklumat organisasi yang direkodkan dalam membuat keputusan pengurusan. Goodhue 1998. Okey, dapatan kajian lalu. Dapatan yang telah saya dapat daripada kajian-kajian lalu ialah penggunaan TMK dapat meningkatkan kefahaman murid. Dalam ini, penggunaan TMK dalam bilik darjah akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyeronokkan. Hal demikian kerana murid-murid akan tertarik dengan penggunaan slide yang canggih, bunyi-bunyi yang boleh dihasilkan melalui perisian canggih dan sebagainya. Kajian tentang penggunaan TMK dalam PDPC telah banyak dikaji dan dihasilkan dalam pelbagai mata pelajaran di sekolah. Hasil kajian mendapati penggunaan TMK telah membantu meningkatkan kefahaman murid di sekolah. Hal ini terbukti dalam kajian yang ditulis oleh Hasnuddin, Nur Farzuriana dan Nur Al-Zaharud 2015. Menyimpulkan bahawa penggunaan TMK dapat dilihat mempelbagaikan aktiviti semasa proses PDPC, merupakan pendekatan baru yang positif dalam pengajaran, bahkan ianya dilihat dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran murid dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Kajian yang berasingan dijalankan oleh Husniyah 2011 merumuskan bahawa penggunaan media komputer mempunyai potensi untuk menarik minat pelajar untuk lebih berminat dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia lebih menarik dan bermakna. Kaedah mengajar menggunakan TMK dilihat sebagai salah satu cara yang lebih menarik dan terkini berbanding kaedah lain disebabkan dunia kini mengalami ledakan teknologi. Kehidupan seharian manusia kini lebih berbantukan alat teknologi. Sesuai dengan itu, penyampaian ilmu dengan berbantukan teknologi lebih relevan dan mendapat tempat di hati pelajar. Okey, dapatan kajian yang kedua iaitu dapatan kajian lalu yang kedua iaitu penggunaan TMK meringankan beban guru. Dalam hal ini, penggunaan TMK telah banyak memudahkan ramai pihak sama ada guru ataupun pensyarah dalam PDP. Antara kajian tesis sarjana yang ditulis oleh Lim Lih Hon 2008 membuktikan bahawa guru-guru lebih mahir menggunakan perisian untuk memprosesan perkataan dan masih kurang mahir menggunakan perisian seperti Macromedia Flash, Computer Aided Design, Photoshop, Microsoft Access, SPSS dan AutoWare.
Farida 2007 mengatakan jika teks isi pelajaran yang panjang dan lebar dapat diringkaskan atau dipersembahkan dalam bentuk grafik, video, audio atau animasi, sesungguhnya gabungan grafik di mana gabungan grafik, animasi, warna, teks dan bunyian melahirkan persembahan yang lebih menarik serta mampu merangsang minda murid-murid. Okey, seterusnya adalah tahap penggunaan TMK. Okey, menurut Gunalan anak lelaki Raja Gidrudan 2011 menyatakan TMK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan membawa impak yang lebih besar terhadap dunia sekarang. Dewasa ini, dunia pendidikan telah ditambah baik dengan aplikasi terbaru iaitu Frog Visual Learning Environment (VLE). Aplikasi ini diperkenalkan oleh KPM dengan kerjasama YTL Communications Sendian Berhad. Menerusi projek Satu Bestari Net sejak awal tahun 2011, sistem yang dibangunkan di United Kingdom itu membolehkan proses pengajaran, pembelajaran, pengurusan dan pentadbiran di sekolah menjadi lebih mudah dan lancar. Ekoran itu, guru-guru di seluruh negara dihantar untuk menghadiri pelbagai kursus berkaitan Frog VLE bagi menjayakan pembelajaran terbaru ini. Menurut Siti Zaleha Hamid dan Siti Mashtima Mamat 2006, dalam kajian mereka menunjukkan bahawa tahap penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sudah berada pada tahap sederhana. Manakala bagi aspek kemahiran guru secara keseluruhannya menunjukkan bahawa tahap kemahiran guru dalam TMK adalah tinggi. Jelas di sini menunjukkan bahawa guru sebenarnya mempunyai kemahiran dalam penggunaan dan mengendalikan TMK, namun tahap penggunaan TMK semasa PDPC masih lagi rendah. Satu lagi kajian yang dijalankan oleh Muhammad Nur Bakar dan Rashida Abdul Hadi 2011, mereka membuat kesimpulan bahawa guru-guru didapati jarang menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, di kalangan guru-guru yang mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi ada juga setengah mereka tidak mengamalkannya. Okey, dapatan kajian yang lalu yang terakhir ialah kajian TMK di luar negara. Dalam kajian di luar negara, TMK telah digunakan pakai untuk mengkaji keberkesanan dan penggunaannya untuk masa depan dalam kalangan guru dan murid-murid di sebuah sekolah rendah di Catholic Independent School of the Vancouver, Kiswa. Kajian ini telah mendapati satu impak yang lebih besar terhadap pemahaman dan penerimaan dalam kalangan guru. Setelah guru-guru mengaplikasikan TMK dalam PDPC, telah memberi peningkatan peribadi yang cemerlang, semangat mengajar yang luar biasa semasa proses PDPC berlangsung kerana hasilnya dapat dilihat pada pencapaian murid. Kajian oleh Elmert Hoare 2010 ke atas integrasi TMK dalam pedagogi guru-guru sekolah menengah yang mengajar di New Zealand telah menapasi alat-alat seperti internet, kamera digital, kamera video dan permainan video digunakan dalam namun, internet mempunyai kapasiti penggunaan yang lebih banyak berbanding yang lain. Okey, seterusnya adalah metodologi. Metodologi yang saya gunakan dalam kajian ini adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ialah kajian kuantitatif berbentuk deskriptif untuk mengenal pasti dan mengetahui secara empirikal dan sistematik penggunaan TMK oleh guru. Kajian ini menggunakan bentuk tinjauan. Kajian tinjauan yang dijalankan kepada guru-guru sekolah menengah yang punya PPKI di daerah Shah Alam. Okey, seterusnya adalah persampelan. Persampelan populasi sampel kajian adalah terdiri daripada guru-guru yang berkhidmat di sekolah menengah yang mempunyai PPKI di daerah Shah Alam. Okey, yang
Metodologi seterusnya adalah instrumen kajian. Di dalam instrumen kajian ini terdapat dua kaedah, iaitu kesahan dan kebolehpercayaan. Okay, yang pertama, kesahan. Kesahan membawa maksud persetujuan antara dua percubaan untuk mengukur trait yang sama secara maksimum dengan kaedah berlainan. Yang kedua adalah kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan terhadap ketekalan atau kestabilan keputusan pentaksiran. Azizi Ahmad 2010. Ini seseorang yang akan mendapat skor yang sama dengan sesuatu instrumen seandainya kebolehan individu itu adalah tekal atau sifat yang digunakan diukur itu tidak berubah seperti diukur berkali-kali dengan instrumen yang sama. Okey, metodologi seterusnya adalah kajian rintis. Kajian rintis dijalankan bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik agar keputusan dalam kajian sebenar lebih konsisten. Yang seterusnya adalah prosedur pengumpulan data. Dalam kajian ini, data dikumpul melalui soal selidik, iaitu dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden. Okay, seterusnya adalah sumbangan kajian. Sumbangan kajian adalah yang terakhir dalam yang akan saya bentangkan dalam proposal ini, iaitu kajian ini harap dapat membantu mengenal pasti cabaran dan kesulitan yang dihadapi oleh ejen-ejen ini dalam mengintegrasikan elemen TMK seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya bagi murid berkeperluan khas. Okey, sekian sahaja perbentangan proposal FYP saya pada hari ini. Dan terima kasih.